kita yang last kali sampai ayat 9. Sampai 11 lah. 11 Kenapa ayat 9? Ada, kita tak ada 11. Kita last saya tulis dekat sini was ayat 7. Tapi Ustaz buat I think up to 10 ada. Baca sampai 10. Okay, kita ambil ayat 11. Saya rasa ayat 10 sudah fi qulubihim marad. Yes, Ya. dah sudah. Sudah. Kan? Dia Saya orang buat. tak tulis tu Ustaz. Yang tak tulis yang tak tulis kita kita kenakan penalty nanti. Dia kena tulis note. Saya pun baru ada masa nak minum kopi jap. Saya pun dah minum kopi. Itu suara Datin Norma. I tahu suara dia. Please mute it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Terima kasih kepada Hajar Rosa yang manage, kita bisa tahu kita kata admin untuk kita punya majlis ilmu Raudatul Ilm. Terima kasih kepada semua bidadari-bidadari syurga yang telah meluangkan masa untuk sama-sama ikuti pengajian tafsir pada pagi ini. Saya mohon jutaan kemaafan, kadang-kadang terpaksa tukar hari, asalnya Selasa pergi Jumaat, disebabkan ada komitmen-komitmen kerja. Maklumlah, makan gaji, kena ikut arahan semasa. Tapi bila ibu-ibu sekalian boleh consider reschedule balik kita punya kelas daripada Selasa pergi Jumaat, I am really appreciate that. Thank you very much. Ini jelas orang yang dahagakan ilmu dan cintakan ilmu. Maksudnya tak apa, guru kita tak boleh hari ni, kita adjust hari lain. Tak adalah kata, kenapa tak boleh? Alhamdulillah. Terima kasih semua. Alright, kita dah sampai ke ayat yang ke-11 surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-11 surah Al-Baqarah. Pada minggu lepas kita dah sampai ayat ke-10. Hari ini kita akan start 11, 12, 13, 14, 16 sampai 16. We try our best sampai 16. Sampai sekarang pukul 10 sampai pukul 11.10, 11.15. So saya akan bagi dalam 15 minit untuk Q&A, soal jawab. Kalau sekiranya ada sebarang kemusykilan, sebarang pertanyaan, sama ada soalan itu related with our subject today or di luar, berkaitan dengan agama lah. Kalau tanya soalan-soalan berkaitan dengan engineering, berkaitan dengan chemistry, biology, saya tak dapat. So related dengan subjek kita, related dengan pengajian Islam. Kalau saya dapat jawab, saya jawab. Kalau tak, kita cari jawapan sama-sama. Jadi seperti biasa, saya akan baca, ibu-ibu semua akan follow. Saya baca, saya akan pause, saya berhenti. Sebagi itu maksudnya saya bagi masa untuk baca. Lepas tu saya baca, saya pause, saya berhenti, itu maksudnya saya bagi masa untuk baca. Walaupun dalam keadaan mic ibu-ibu sekalian dalam keadaan mute, so kena baca juga. Kena baca. Kecuali yang uzur lah, tak baca lah kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Perhatikan kedudukan mulut saya masa sebut, masa lontar kamu itu. Tengok Kita tengok Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Tengok perkataan rabahata. Fama rabihat. So ta pertama tu kita masukkan dengan ta kedua. Idgham mithlaini mutajanisain. Dari jenis yang sama, makhraj yang sama, huruf bunyi yang sama. Dia kan mutaqaribain, dia mutajanisain, dia sama kan? Fama, tengok cara sebut. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Okey. Sekali lagi, ayat 16. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت
tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih ibu sekalian. Setiap satu huruf kita dapat 10 pahala kan? Alhamdulillah. Kalau hari ini je kita dapat baca pun, kira Alhamdulillah. Tapi kalau lepas ni kita nak tambah lagi nak baca surah Kahfi ke surah-surah lain, ya Allah tafaddal, tafaddali, tafaddalna, dalam bahasa Arab kan? Silakan. Tak ada masalah. Alright, kita tengok terjemahan dia ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum. Tengok perkataan-perkataan Wa idza, dan apabila dikatakan kepada mereka. Siapa yang kata? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Siapa yang kata? Nabi, Rasul, atau Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberitahu melalui wahyu. Wa idza qila lahum, telah dikatakan, maksud telah dikatakan, yang berkata itu tidak dinyatakan. Tidak dinyatakan. Patutnya kalau dia kata begini, kalau ayatnya bunyi wa idza qala, mesti ada siapa yang berkata. Wa idza qala Allahu lahum, wa idza qala ar-rasulu lahum. Tapi disebabkan yang berkata itu tidak dinyatakan di sini, disembunyikan. Kenapa disembunyikan Ustaz? Sebab mereka tahu perintah-perintah ini mesti datang daripada Allah, mesti datang daripada Rasul. Contoh kata, kita hendaklah wajib kita berpuasa. Takkan tanya lagi, siapa yang wajibkan saya puasa Ustaz? Mestilah Allah. Alright. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jangan kalian melakukan kerosakan di atas permukaan bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun. Dikatakan mereka jangan melakukan kerosakan atas permukaan bumi ini. Mereka menjawab, jangan lakukan kerosakan, dia jawab. Qalu, dia jawab, mana ada innama nahnu muslihun, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami tidak merosakkan, kami adalah golongan yang membuat kebaikan ataupun membuat pemurnian. Satu. Kedua, ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, walaupun dia nafi, dia tak buat kerosakan, dia buat kebaikan, dia adalah lead kebaikan. Bukankah mereka itu adalah golongan yang melakukan kerosakan? Walakin la yash'urun. Akan tetapi kerosakan yang mereka lakukan, mereka sendiri tidak sedar bahawa mereka lakukan kerosakan. Sebab itu dia kata, mana ada kita lakukan kerosakan? Rupanya ada orang buat kerosakan, dia tak sedar bahawa dia buat kerosakan. 12. Yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah. Beriman kepada siapa? Berimanlah kepada Allah. Kama amanan nas. Seperti mana segolongan manusia yang telah beriman. Berimanlah seperti mana mereka telah beriman. Segolongan manusia telah beriman. Apa mereka jawab? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka jawab, adakah nak suruh kami beriman, melakukan perkara iman ni seperti mana mereka lakukan, sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang tak sempurna akal. Sufaha ini dengan izin, dia kalau dalam terjemah bahasa dia kata orang bodoh. Safih, man safiha nafsah, maksudnya orang yang hilang aras, orang yang hilang kewarasan. Apa yang dia kategorikan? Dia kategorikan orang yang beriman itu sebenarnya bodoh. Takkan nak suruh aku ikut dia. Itu bahasa mudah. Bahasa mudah. Saya cuba translate, saya cuba terjemahkan dengan olahan bahasa saya sendiri supaya ibu-ibu boleh faham. Kadang-kadang kita baca translate ni, kita pening, tak faham apa benda ni kan. Dia translate dah tapi tak faham. Jadi saya translate, saya nak faham dulu. Dapat faham dulu apa terjemahan dia sebelum kita masuk dalam tafsir dia.
Ala innahum humus sufaha walakin la yash'uru walakin la ya'lamun. Yang mereka tuduh apa? Yang beriman itu adalah bodoh. Kemudian Allah beritahu, dia tak sedar ke? Dia tu yang bodoh. Dia kata kat orang, kamu ni beriman ni, semua ni tak betul ni. Kan? Tak betul. Tak sempurna akal. Gila apa kau orang ni tak sempurna akal. Yang menolak beriman itu, mereka itulah yang sebenarnya bodoh. Sedang mereka tidak tahu. Ini namakan bodoh, sombong, bodoh lagi sombong. Siapa ni? Kategori siapa ni kita bincang ni? Kan? Kategori siapa kita bincang ni? Afzal. Minggu lepas kita dah bagi tahu. Ni siapa ni sebenarnya ni? Yang Tuhan gambarkan ni? Orang munafik. Very good. Ui, meriahnya kat rumah tu. Orang munafik. So ini orang munafik ni kan, dia banyak beralasan, banyak putar belit dia banyak. Tengok dia putar belit dia. Ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu, dan apabila mereka bertemu, laku bukan LAKU, itu laku lain. Laku, lam qaf waw alif itu dinamakan laku, mereka bertemu. Wa idza laqul ladzina amanu, siapa yang bertemu? Golongan munafik ni apabila bertembung, berjumpa atau bertemu dengan golongan beriman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tengok dia punya jahat. Bila jumpa orang beriman, dia kata, kami beriman. Kami beriman seperti mana kamu beriman. Tadi kata apa? Siapa nak beriman macam dia orang yang bodoh tu? Tapi sekali cakap apa? Putar alam. Bila jumpa orang beriman, dia kata, kami beriman macam mana kamu beriman. Amanna, kami beriman. Tapi Allah gambarkan, wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka tadi masa jumpa orang beriman, kami beriman. Lepas tu watak dia watak orang beriman, solat berjemaah sama-sama. Lepas tu dia akan keluar kan, dia akan keluar daripada kelompok orang beriman ni, munafik dia keluar, jumpa geng dia balik. Bila jumpa geng dia balik, wa idza khalau, masa dia jumpa geng dia, dalam geng tu tak ada orang yang beriman. Allah gambarkan apabila dia balik jumpa kawan-kawan yang syaitan dia tu, setan ila syayatinihim. Bukan jumpa setan-setan yang kita faham tu, tak. Ini yang berwatak seperti syaitan. Bila dia balik, dia masih jumpa orang beriman tadi apa? Kami beriman macam seperti kamu. Apabila mereka keluar jumpa kawan-kawan mereka yang setan macam dia juga, mereka kata, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sebenarnya saudara, kita sama-sama, aku dengan kau orang ni, kita adalah sama-sama ni. Yang kau nampak aku jalan dengan orang beriman duduk sebenarnya tu olok-olok je. Itu semua tak ada betulnya. Ini duduk dengan kau orang ni, ini baru betul. Habis yang tadi tu kau kod ada kawan dia tanya, tadi kau jalan dengan orang beriman tu apa? Innama nahnu mustahzi'un, sebagai ejek aje. Nah saja nak perli. Istihza, memperolok-olok. Pakai munafik ni. Ya. Teruknya perangai. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Allah. Ini dia punya result. Why? Kenapa benda tu berlaku? Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Mereka adalah kumpulan manusia yang telah menjual petunjuk Allah dengan kesesatan. Allah gunakan perkataan ishtara. Mereka telah membeli. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk Allah. Maksudnya, dia jual petunjuk tu, dia beli sesat. Allah dah beri dia hidayah sebenarnya. Allah dah beri petunjuk. Tapi dia boleh jual lagi petunjuk Allah tu. Dia beli kesesatan. Kan? Bil huda. Bukan. Ayat atas. Satu ayat. Ayat 15 terlupa. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
Ayat 15 saya lupa tadi, saya lupa ayat. Saya terlompat 14 pergi ke 16. Dia kata kami sebenarnya jumpa orang beriman tu kami olok-olok aja. Olok-olok. Bukan betul-betul pun. Allah beritahu. Allahu yastahzi'u bihim. Sebenarnya engkau telah diolok-olokkan oleh Allah. Kau yang tak sadar diri. Kau tak sadar. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dengan mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan, mereka terombang-ambing. Kau tak jumpa jalan balik kan, terombang-ambing, kejap jadi, kejap tak jadi, kejap macam tu, kejap macam binatang sumpah-sumpah. So sebenarnya siapa yang rugi? Siapa yang memperolok-olokkan? Kau yang memperolok-olokkan petunjuk Tuhan. Sebab itu ayat ke-16 Allah Ta'ala sebut, ulaika alladhina ishtarawud dalalata bil huda. Mereka lah golongan yang telah membeli kesesatan dengan menjual petunjuk. Dia beli kesesatan dengan dia let go petunjuk Allah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ini bukan satu perniagaan yang menguntungkan, ini adalah perniagaan yang merugikan. Wa ma kanu muhtadin. Mereka adalah golongan yang tidak akan dapat petunjuk sampai bila-bila. So ini translation yang ada unsur-unsur tafsir supaya ibu-ibu boleh faham apa yang ada daripada ayat ke-11 sampai ke-16. So at least kita get dia punya right translation. Oh, kita dah ada gambaran dah. Kita tahu ini semua adalah ciri munafik. Kita bincang ciri munafik dalam surah Al-Baqarah awal-awal lagi adalah untuk memberi peringatan pada kita melalui penceritaan atau melalui pemberitahuan dalam Al-Quran mengenai satu kumpulan yang Allah tak suka, yang Allah murka, yang Allah benci mereka. Allah jauhkan mereka daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah mereka ni, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik ini dia duduk di neraka yang paling bawah sekali. Kenapa bukan orang kafir? Yang kafir ni kita dapat identify, kita kenal, kita tengok, kita tahu. Tapi yang dalam selimut ni, musuh dan selimut. Saya sebut sebelum ni ibu-ibu sekalian bahawa surah ini diturunkan di Madinah. Di Madinah. Tandai pun. Sejurus hijrahnya Nabi SAW daripada Mekah pergi ke Madinah, turunlah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah untuk memberi baginda Rasulullah SAW satu persiapan ataupun apa yang berlaku itu Allah dedah di Madinah. Kalau di Mekah tadi tu tak ada munafik, tak ada, yang ada kafir yang menentang Nabi. Bila sampai Madinah ada satu kumpulan pula iaitu namanya kumpulan munafik. Ini cabaran yang Nabi SAW kena hadapi. So golongan munafik ini ada ciri-ciri dan watak dia. Kau jangan tertipu wahai Muhammad. So Allah dedahkanlah satu-satu. Bila Allah dedahkan satu-satu, pertama sekali nak beritahu, you nak sembunyikan daripada Allah tak boleh. Apa saja perangai awak, apa saja yang awak punya sikap, punya attitude, Allah will know. So Allah bagi tahu dalam Quran yang you sembunyikan depan orang yang baik, sehingga apa yang you buat di belakang orang beriman pun Allah tahu. Allah dedahkan dalam ni. Mungkin hari ini kalau ada yang bersikap seperti munafik, tak ada siapa dedah, okey, tak ada siapa dedah, tapi Allah dah beritahu, itulah sifat yang paling buruk. You sembunyikan daripada orang, tapi Allah tahu tak? Allah tahu. So besok bila orang tahu, apa agaknya nasib kita dalam masyarakat? Orang dulu-dulu kata gunting dalam lipatan. Gunting dalam lipatan. Api dalam sekam. Sekam kan? Api dalam sekam. Kak Tom tahu tak api dalam sekam tu apa Kak Tom? Hari ni saya dah petik aja nama-nama yang ada kat sini. Kak Tom! Oh, Kak Tom. Kak Tun. Kalau kabur Kak Tun nak tekan apa? Musuh dalam selimut.
No, serkam, api dalam serkam. So, pelbagai ungkapan maksudnya digambarkan mengenai musuh yang dia dengan kita, very close to us, tapi dia ada sifat negatif. Sebab itu munafik ini, depan kita nampak dia baik, belakang dia jahat. Kadang depan, semua dia cakap tu manis. Semua cakap manis, cantik, indah. Saya rasa semua kita ada pengalaman. Semua kita ada pengalaman, saya pun ada pengalaman, semua kita ada pengalaman. Kita anggaplah apa yang berlaku itu sebagai satu proses untuk mematangkan kita. Itu saja. I don't want to judge anyone. I leave it to Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau you ada bad attitude, you ada tikam saya kat belakang kata cakap apa-apa, saya tak rugi apa-apa pun. Kan saya inilah Farid kan. Kita to be you, kita nak jadi kita. Kadang-kadang nak fikir apa orang cakap, kadang-kadang nak fikir apa orang buat kat kita ni letih. Letih. Dia akan ganggu kita punya perjalanan hidup. Lupakan, saya tak rugi apa-apa. Saya ada Allah, I have Allah. So enough, I have my family, I have my own job, I have my own activity. It's enough for me. Ada Allah paling tidak pun. Kalau orang nak buat, tak apa orang buat. Kita serahkan. Tapi kena sabar. Kalau kita lawan juga, kalau kita, oh aku dengar macam ni kau buat, kau tikam. No. Tak apa. Kalau begitu, ibu-ibu cuba tengok. Soalan senang aja. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kenal siapa munafik di Madinah? Baginda tahu. Barisan munafik ni baginda Rasulullah tahu tak? Tahu. So apa action Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita pun marah. Rasulullah tahu munafik ni, ya mereka ni merancang jahat, mereka ni selalu bercakap buruk mengenai Rasulullah, mereka mengutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok surah Munafiqun, dedah dia apa ni pasport munafik ni. Very detail surah Munafik ni dia cerita benda yang very general sebut tapi which is direct tu golongan munafik. Iya. Nabi tahu tak? Nabi tahu. Mereka dalam peperangan Uhud, mereka bawa balik, bawa lari. Hampir 70 orang dia bawa lari. Dia ada sebilangan masa sampai dekat satu kawasan tu Nabi bagi khutbah. Nabi kata, siapa nak, aku dapati dalam ni ada orang-orang muka yang aku tak kenal, bukan orang beriman. Siapa ni? Ada Yahudi semua angkat tangan. Ada golongan Yahudi pun ikut Nabi pergi perang. Perang Uhud, kononnya nak ikut Nabi yang pergi perang. Nabi kata, oh, ini semua, kamu semua siapa? Kami semua Yahudi Madinah. Nabi kata, pergi balik. Aku tak perlukan orang kafir punya bantuan dalam peperangan ini. Kalau kamu nak ikut aku, kamu bersyahadah, mengucap tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah. Lepas tu jom join dengan saya untuk perang. Kalau tak, pergi balik. Nabi suruh siapa yang balik? Nabi suruh golongan Yahudi dalam kumpulan nak pergi berperang di Uhud tu, Nabi suruh balik. Pergi balik. Aku tak perlukan orang kafir dalam perang ni. Pergi balik. I don't need your help. Go back. Masa Nabi suruh balik tu, yang munafik pun bangun ikut balik. Can you imagine that? Yahudi okey lah dia balik. Dan memang Nabi suruh balik. Yang munafik Madinah, kau balik sekali kenapa? So, Nabi nampak tak? Nampak. Besok Nabi jumpa balik dia orang kat masjid. Jumpa balik mereka kat pasar. Dalam majlis-majlis Nabi. Nabi tak ambil apa-apa action, Ustaz? Tak. Why? Ini yang dikatakan strategi Nabi SAW satu. Keduanya, Nabi tidak mahu meninggalkan any bad rapport after him. Rasulullah tidak mahu meninggalkan apa-apa reputasi yang tak baik. Let's say lah, Nabi pegang munafik ni. Habis-habisan, musuh dalam selimut, gunting dan lipatan, korang ni jahat, mengutuk aku kat luar, macam aku tak tahu. Pergi korang dari sini. Nabi ambil pedang, bagi tahu sahabat, serang dia orang. Sebab itu kalau setiap kali ada seruan jihad di Madinah, orang yang mula-mula takut munafik lah. Sebab dia orang takut apa? Tentang ayat turun untuk suruh serang kita. Nabi tak buat. Nabi tak halau, Nabi tak usir, Nabi tak serang, Nabi tak lempang pun. Kenapa Ustaz? Supaya tiada dalam lipatan sejarah bahawa Muhammad ini pernah menyerang sahabat-sahabat dia sendiri. Betul kan?
Kalau tidak dalam lipatan sejarah, apa yang ditulis? Pernah Muhammad ini menyerang saudara-saudara dia sendiri. Kita tidak tahu apa akan orang tulis, kemudian oleh golongan orientalis dan pengkaji-pengkaji yang tidak bertanggungjawab terhadap setiap penulisan mereka. Betul tak munafik-munafik ni duduk dengan Nabi? Betul, ikut Nabi SAW solat dekat masjid, ikut tak ikut? Jika Nabi pegang mereka, orang takkan nampak dari sudut sikap mereka yang negatif, tapi orang akan nampak negatif dari sudut serangan ke atas fizikal mereka. Ibu-ibu kena faham, dalam kita buat kerja dakwah, menyeru orang, kita tidak boleh bersikap kasar. Kita tidak boleh bersikap keras. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wasfah. Allah beritahu, Muhammad, kalaulah engkau ni bersikap keras, kan? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, keras hati, kan? Dan tingkah laku yang keras, hati yang keras, ucapan yang keras, dakwah yang kasar, mereka akan lari. Mereka akan lari. Digambarkan lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan sajalah. Maafkan saja. So kalau ada begitu, orang akan tuduh bahawa Muhammad ni, Nabi Muhammad ini telah menyerang sahabat-sahabat dia sendiri. Ini akan jadi. Dahlah dalam suasana kadang-kadang, biasa kita dengar tak? Kita biasa dengar kan bahawa Islam ni tersebar dengan mata pedang. Biasa dengar kan? Mana Dayang Orient? Kita tanya orang Sarawak. Kokok dapat kek lapis ke lepas ni? Kita biasa dengar kan perkataan bahawa Islam ni tersebar. Selalu golongan orientalis ni, golongan-golongan musuh-musuh yang menulis sejarah ni, nak bagi gambaran yang salah ataupun nak beri gambaran yang buruk mengenai Islam. Mereka kata Islam tersebar dengan mata pedang. Bawa pedang letak ke leher. Kau masuk Islam sekarang, kalau tak kau sembelih kau. Tunjuk dengan saya satu dalil. Takkan ada. Saya buat kajian Quran ni lama dah. Masih tak faham lagi, banyak benda tak faham. Iya. Orang tuduh Islam ni disebarkan dengan mata pedang sebab diwar-warkan peperangan Uhud, peperangan Badar, peperangan di Rom, kemudian peperangan di Farsi. Jadi Islam ni kan pergi ke Spain. Jadi Islam ni kan suka perang orang. Pergi Afrika perang. Kita kena faham betul-betul. Di Mekah, saya ada 36 ayat jihad. Dalam Quran, almost 36 verses about jihad. We have to understand properly dan juga kita kena faham secara tenang begitu. Jangan kalut-kalut. 36 ayat jihad dalam Al-Quran, 23 ayat. 36, 23, no, dalam 25, sorry. 25 ayat. 25 ayat jihad turun di Mekah dan 11 ayat turun di Madinah. 13 tahun Nabi di Mekah, so ada dalam 25 ayat mengenai jihad turun di Mekah. 11 ayat jihad turun di Madinah. Okey, banyaknya ayat. Okey, kalau macam tu, ayat-ayat Quran yang 25 ayat tu suruh jihad betul lah. Tu Ustaz suruh bawa pedang, suruh pegang. Nanti dulu, bertenang. 25 ayat jihad yang turun di Mekah, dia tidak membawa maksud mengangkat pedang. Perkataan jihad itu tidak membawa maksud mengangkat pedang. 25 ayat yang ada kalimah jihad dalam surah yang diturunkan di Mekah
Tidak ada yang membawa maksud mengangkat senjata serang musuh. Tak ada. Saya challenge. Bukanlah kata hebat, tapi saya nak make a correction supaya orang tak nampak Islam ni dengan very bad presentation. Penampilan yang terlalu tak baik. So 25 ayat yang turun di Mekah tu tak ada satu ayat pun yang mengajak kepada perang. Habis ada tak perkalimah jihad? Ada. Tetapi membawa maksud, jihad membawa maksud yang lain. Jihad dalam menuntut, jihad dalam ibadat sungguh-sungguh, jihad dalam buat kerja dakwah. Jihad tu lebih pada makna yang general. Sebab jihad ni tak mesti bawa pedang kan. So, baik. Saya sebut ni environment di Mekah, di Madinah. Sebab Nabi SAW didedahkan siapa munafik itu. Supaya kita yang baca surah Al-Baqarah, kita tahu, wah, okey. Wow, munafik, jahat kan, teruk dia orang. Okey. Lepas tu kita tengok, keliling kita ni, dalam suasana kita, ada tak? Kalau ada, kita berharap dengan teguran ini, ayat-ayat ini, dapat membetulkan keadaan. We are not going to judge anyone. Dan kita tak mau gunakan kaedah-kaedah yang ada ni, itu jelas lah. Macam tu kalau macam tu kan, itu munafik. Itu nampak macam munafik sangat. Siapa yang bagi you authority untuk judge orang? Jangan cepat sangat kita judge orang. Kita ni kena biasakan lidah kita, bibir kita ni doakan orang. Bukan mengata ataupun bukan untuk judge orang. Your heart must be clean first. Kita kena bersihkan hati kita. Kita kena murnikan hati kita. Persoalan hati ni saya sebut minggu lepas, tapi saya suka sebut. Sebab kalau yang ni tak clean kan, everything in this world will be dark for you. Dan tak ada benda yang akan dapat membawa kita kepada jalan yang baik. Sebab yang ni yang paling penting sekali. Ya, kalau sini baik, yang kita baca sekarang ni, kita kata astagfirullahalazim. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Kalau ada sifat-sifat ini yang aku tak sedar sebelum ini. Dan aku mohon ya Allah supaya tak ada anak cucu aku pun, tak ada anak cucu aku yang akan mewarisi sikap-sikap sifat-sifat ini ya Allah. Dan sifat-sifat ini akan merugikan mereka. Kita mau kasih sayang Allah, biar kita susah sikit tak apa. Kan? Biar kita tak popular tak apa. Biar kita tak dikenali di bumi tak apa. Tapi biar kita dikenali di langit. Kam minan nas majhulun fil ard ma'rufun fis sama. Berapa ramai manusia yang tidak dikenali di bumi tapi dikenali sangat-sangat dikenali di langit. Yang dikenali di langit ini, you don't touch them. Don't touch them. Jangan usik dia. Sebab dia ada hubungan direct dengan langit. Jangan usik. Sebab itu kita tak tahu siapa yang Tuhan sayang, siapa yang Tuhan tak sayang. Boleh jadi yang saya mengata saya gaduh ni dengan orang yang Tuhan sayang. Saya cari pasal. Seperti mana para kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala diprotek oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi okey, fine. Ayat yang ke-10. Wow, sudah 10:49. Hari ni kita banyak bawa environment Madinah tu nak bagi kita dapat gambar betul. Okey. Yang tu kalau kita faham, yang 11, 5, 6 ayat ni kejap aja kita akan faham. Okey, ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan kepada munafik, golongan munafik, jangan melakukan kerosakan. Dia merosakkan, jangan melakukan kerosakan di permukaan bumi. Maksudnya ifsadu fil ard, melakukan kerosakan di permukaan bumi. Allah jadikan khalifah di atas permukaan bumi ini bukan untuk merosakkan, tetapi untuk menjaga, memakmurkan, memelihara. Itu tugas khalifah. Bila you dilantik sebagai khalifah, tapi kalau you melakukan kerosakan, maka something wrong somewhere in your life, ataupun in your heart, ataupun in your knowledge. Maksudnya, wa idza qila, jangan kamu lakukan kerosakan. Kerosakan yang paling besar yang mereka lakukan adalah
kerosakan yang mereka lakukan adalah kerosakan menghalang orang lain daripada mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghalang orang Islam daripada ikut ajaran Al-Quran, menghalang orang Islam daripada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi perkara yang mereka buat untuk menghalang Nabi. Dan juga mereka ada hubungan baik dengan Mekah, iaitu dengan kafir Quraisy. Ini munafik Madinah ni yang dia pada zahirnya di Islam, dia boleh communicate dengan Mekah, weh bila datang serang Madinah ni. Dia boleh pula bekerjasama dengan orang Mekah untuk serang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ifsad. Saya selalu cakap dia adalah satu ekosistem yang dirosakkan oleh orang-orang munafik. You will disturb the ecosystem. Ekosistem yang elok ni, saya mesti bersangka baik dengan saudara saya. Saya mesti ada hubungan baik dengan saudara saya. Saya mesti ada hubungan kasih sayang dengan saudara saya. Saya mesti cakna dengan saudara saya. Kalau dia susah, saya kena tolong dia. Saya kena tanya khabar dia. Kalau dia sakit, saya kena ziarah dia. Kalau ada sebarang aktiviti kebajikan, saya kena sama-sama berganding bahu untuk membangunkan Islam, untuk membangunkan ekonomi Islam. So saya tahu. So ini we help develop our ecosystem. Tapi golongan munafik dia akan rosakkan satu. Dia akan rosakkan di dalam. Dia sebab itu dia kata api dah sekam, dia bakar kat dalam, kita tak tahu. Kan? So qalu innama nahnu muslihun. Bila kata jangan buat kerosakan, dia kata mana ada, kami buat kebaikan. Islah ni, dia punya sangkaan tu, islah maksud dia buat kebaikan. Tapi kebaikan yang dia faham tu adalah salah daripada konteks yang sebenarnya. Adakah menghalang orang lain daripada ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikira sebagai islah, kebaikan, perkara-perkara yang pada membawa kepada keharmonian? Jawapannya tidak. Sebab Islam ni dia adalah agama yang bawa kesejahteraan, Islam ni agama yang bawa kemakmuran, Islam ni agama yang membawa pada kasih sayang. So memberi persepsi yang salah. Jadi pada persepsi munafik kata kami buat benda baik, sebenarnya kami tak buat benda jahat. Tengok. Jadi satu ayat, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Ada di kalangan manusia ini diperlihatkan perbuatan buruk itu nampak cantik. Ya. Dia buat benda buruk tapi elok nampak elok. Kita tak mau. Jadi munafik ni begitulah, dia nampak benda buruk tu dia nampak elok. Kemudian dia cuba justify kepada orang lain bahawa apa yang mereka buat itulah betul. Kerosakan yang mereka buat itulah betul. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah golongan yang melakukan kerosakan tapi mereka tak sedar yang mereka melakukan kerosakan. Kerosakan kan? Kerosakan menghalang daripada ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerosakan mereka menjadi mata-mata pula untuk golongan kafir di Mekah. Mereka cuba manipulasi banyak situasi dalam perkembangan Islam di Madinah. Dia tak ada syuur, dia tak rasa pun dia buat salah. Dia kata dia tak tahu. Dia ingatkan dia buat benda baik tapi dia salah. Dia rupa-rupanya dia buat benda salah. Masuk akal tak tiba-tiba saya pergi mencuri barang orang, lepas tu saya kata, saudara tak boleh mencuri orang, berdosa, salah tu, jangan curi barang orang. Tak boleh ambil barang orang. Boleh tak saya orang yang mencuri tu kata, ya ke, salah ke, tak boleh ke? Betul ke? Ingatkan tak apa. Takkan itu pun tak boleh fikir. Apa kesalahan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga orang munafik marah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab di Madinah, di Mekah, di Madinah ni ada satu perkara yang susah nak dihapuskan, iaitu sistem kasta. Sistem kasta ni melihat orang yang lebih berkuasa, orang yang lebih berkedudukan mesti tinggi. Datang Islam letakkan semua adalah sama, semua adalah bersaudara. Yang membezakan seseorang itu di sisi Tuhan adalah takwanya, bukan pangkat, kedudukan dan juga kesenangan yang dia ada. Bukan itu. Tapi golongan munafik masih nak bawa. Sebenarnya bila Nabi sebut macam tu, bila Al-Quran sebut macam tu, bahawa kita semua adalah sama, inna akramakum indallahi atqakum, itu adalah untuk melahirkan jiwa yang tawaduk, jiwa yang rendah diri. Sebab kita tak boleh rasa semua yang kita ada ni ni semua saya punya. Tak. Kita usaha betul, tapi usaha kita direstui oleh Allah, Allah bagi kita rezeki.
Ramai je yang kat luar sana yang berusaha. Barangkali mungkin sama-sama dengan kita berusaha tapi tak dapat apa-apa. Saya ada je kawan-kawan yang belajar dengan saya, yang pergi buat PhD dengan saya, sampai sekarang PhD tak siap. Dia masuk pergi Jordan, dia pergi pun sama 2010, tapi sampai sekarang tak siap. Dia kena buang universiti tu, lepas tu masuk universiti lain, tak siap lagi. Tak sama pemberian Tuhan tu, tak sama. Tidak sama. Jadi kita ada usaha, tapi Tuhan bagi. Ada orang berusaha, Tuhan tak bagi. So, untuk melahirkan sifat tawaduk, rendah diri. Jangan rasa ada rasa kita lah hebat. Tak. Allah nak bagi tahu saya dan golongan munafik ni. Dan juga seluruh manusia. Kan? La farqa bainal ajamiyyin walal arabi walal abyad alal aswad. Tiada beza di antara yang Arab dan bukan Arab. Tidak ada beza di antara yang cerah dengan yang gelap. Tidak ada beza dengan yang putih dan merah. Yang bezakan kalian di sisi Allah adalah takwa. Itu je yang bezakan kita. Yang lain semua tak ada yang membezakan kita di sisi Tuhan. Cuma pandangan manusia. So Allah nak suruh saya tawaduk. Tak apa, saya jadilah kaya saja, dah ada pangkat besar, tak ada masalah. Tapi ada sifat rendah diri. Bak kata orang tua-tua, ikut resmi padi nak. Ikut resmi padi. Semakin berisi, semakin turun. Jangan sombong. Itu yang nak beritahu. Jadi golongan munafik ni dia sesombong. Munafik. Agak-agak mukmin miskin ni, orang Islam ikut Nabi Muhammad ni pula awal-awal dulu, yang awal-awal perkembangan yang ikut Nabi SAW, golongan mustadafin, kebanyakannya orang-orang susah, orang miskin. Oh, ini aja kepingin ikut Muhammad. Cuba yang ikut Muhammad tu semua orang besar-besar. Ya. Semoga Allah mengampuni saya dan juga sahabat-sahabat yang lain. Pendakwah ni pun banyak ujian. Who attend your class? Who follow you? Which house you go and you teach? Ini pun menjadi perbualan diorang kadang-kadang. Oh ya ke? Kau ngajar rumah. Kau ngajar dekat rumah Puan Sri Wah, kau ngajar rumah Datuk Wah, dia rasa macam tu. Tak, saya mengajar di surau aja. Surau mana? Surau kampung tu adalah 15, 20 orang. Oh. Saya tak faham. Sometimes Nabi ada cabaran kan? Dan zaman ni pun cabaran sama berlaku. They will see who is your followers. Bahaya. Dia akan merosakkan kita punya hati, akan merosakkan kita punya keikhlasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa idza qila lahum, kejap lagi saya akan jawab soalan tu. Soalan dekat bawah tu kan. Ada yang bertanya, kejap lagi saya akan jawab bila kita pergi pada sesi soal jawab. Saya nak habiskan sikit lagi. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Apabila katakan kepada mereka, berimanlah seperti mana mereka beriman. Dia kata itu kerja orang bodoh. Orang tak ada akal, takkan aku nak ikut dia. Tengok. Kita suruh dia beriman supaya dia betulkan dia punya niat. Tengok, suruh beriman. Ustaz, dia orang ni bukan dah beriman ke Ustaz? Munafik ni bukan dah beriman ke Ustaz? Ya, mereka dah beriman tetapi mereka kufur balik. Dengan perbuatan mereka itu, Quran kata mereka dah kufur balik. Apa sebut Quran sebut apa? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Mereka mula-mula beriman kemudian kufur. Kerana Allah Taala sebut apa? Berimanlah seperti mana mereka beriman. Orang yang genuine, para sahabat yang beriman tu, yang betul-betul beriman tu, ikutlah dia orang. Dia kata itu kerja orang bodoh. Itu kerja orang bodoh. Kita kata kalau betul lah kau beriman, wahai sahabat-sahabat,
golongan munafik ni. Kalau engkau beriman, kenapa Nabi suruh berimanlah seperti mereka beriman? Maksudnya beriman ni apa? Tasdiqun bil qalb. Iman itu ialah, kita kata iman itu ialah iqrarun bil lisan, diakui oleh lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diucapkan oleh lisan. Iqrarun bil qalb, mulut ucap, hati membenarkan. Hati membenarkan. Mulut saya ucap, hati saya membenarkan. Wal amalu bil arkan atau bil jawarih, diamalkan oleh anggota tubuh badan. So 3 serangkai ini mesti jalan sekali. Saya ucap, saya benarkan dalam hati, dan saya laksanakan tubuh badan dengan tubuh saya. Saya kata saya beriman pada Allah. Allah kata solat, saya pun solat. Saya beriman dengan mulut, dengan lisan, hati saya membenarkan. Lalu saya buat semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Dia kalau 3 ini ada, orang tu baiklah. Orang tu akan jadi baik. Yang kita tak mahu ialah mulut dia cakap aku beriman, aku Islam, aku ikut Quran, tapi hati dia tidak sepenuhnya. Tingkah laku dia lagilah jauh daripada apa yang dia ungkapkan. Yang kita tidak mahu. Sebab itu Quran kata berimanlah seperti mana mereka beriman. Tengok para sahabat beriman. Hari ni beriman, besok mati jihad. Hari ni beriman, besok meninggal. Hari ni beriman, besok dah infakkan semua. Hari ni beriman, besok dia jadi seorang pendakwah. Hari ni beriman. Jadi iman diorang ni Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq, saya nak beritahu, Abu Bakar As-Siddiq masa meninggal menangis. Sahabat besar ni, Nabi sebut Abu Bakar ni boleh masuk mana-mana pintu syurga dia nak masuk. Pintu syurga, pintu sedekah, pintu puasa, pintu qiyamul lail, pintu persahabatan. Banyak pintu syurga. Abu Bakar ni boleh pilih mana pintu dia nak masuk. Melalui pintu mana nak masuk. Punya hebatnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Dia masa meninggal, dia menangis. Sahabat tanya, kenapa Abu Bakar? Dia kata sahabat-sahabat yang lain semua meninggal di medan jihad. Aku mati di atas katil. Aku rasa tak syok mati atas katil. Munafik tu pergi perang, dia kata panas balik. Tak jadi perang. Sama tak? Tak sama. Iman yang membentuk peribadi itu tidak sama. So yang ada pada golongan munafik tidak membentuk peribadi dia. Jadi kita kata iman yang fake. You are very fake faith. Fake, nampak fake. Tak original, tak betul. So Quran mengajak kepada solid iman tadi tu. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sebenarnya mereka itulah yang tak ada akal. Mereka tak sedar. Ini yang kita katakan bodoh lagi sombong. Bodoh tak boleh diajar. Bahasa kasar, sorry, minta maaf saya. Betul. Ada orang kadang kita nak ajar, dia tak nak ajar. Dia rasa dia betul. Dia betul. Dia boleh berpetah-petah, boleh berlawan-lawan dengan cakap dengan kita. Tak apa. Kita buat aja kerja. Kalau dia ajak berlawan, kita kata qalu salama. Al-Quran kata wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kita diajak oleh sekumpulan yang kita mengajak pada kebaikan, kita mengajak pada kebaikanlah, jalan-jalan baik ni, dia boleh bantah kita balik. Alah sudahlah, apalah engkau lah itu. Qalu salama. Assalamualaikum. Itu doa kan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jumpa orang beriman yang kata, "Oh, kami beriman. Kami beriman, kami beriman." Kan dia punya cakap pun tawadhu, wara', dia punya watak dia berubah. Dia jadi ada, dia pakai apa? Dia ada konflik apa, identity konflik. Ada satu istilah orang gunakan dalam subjek psiko. Konflik of identity. Tadi lain, sekarang lain. Oh, kami beriman apa. Tapi bila dia pergi balik jumpa kawan-kawan dia, wa idza khalau ila syayatinihim, seperti Abdullah bin Ubay dan juga kawan-kawan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah munafik. Dia panggil pengulu atau pengurusi. Admin admin munafik di Madinah dulu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia pun ada kumpulan enggak.
Dia bila baliklah golongan munafik ni, selepas jumpa orang beriman dia kata kami beriman. Bila balik jumpa geng-geng dia kata innama nahnu mustahziun. Sebenarnya kami bersama kamu, yang kami dengan orang beriman itu adalah olok-olok. Olok. Mereka cuba olok-olok syaitan ni. Cuba perhatikan perkataan syaitan. Saya tak pasti sama ada saya dah jelaskan belum iblis dengan syaitan. Saya rasa saya dah jelaskan dalam kelas di pengajian di rumah Hajar Rosa itu. Iblis dengan syaitan selalu kita dapat momokkan ataupun satu interpretasi yang tidak betul. Orang kata iblis itu adalah penghulu dia ataupun dia punya general. Manakala syaitan ini adalah dia punya battalion. Dia punya hulu balang dia. Saya pun tak tahu daripada mana orang ambil translation yang tersasar daripada fakta yang benar. Ya, dia bukan macam tu. Iblis itu nama dia. Syaitan itu sifat dia. Iblis, nama dia. Makhluk yang namanya satu makhluk yang ingkar pada perintah Tuhan. Nama dia Iblis. Sifat dia itu dipanggil sebagai syaitan. Sebab syaitan ini asal perkataan syatana. 3 huruf saja. Shin, ta, nun. Syatana. Yang bermaksud menjauhkan. Jadi iblis ini sifat dia menjauhkan orang daripada mentaati Allah. Jadi bila Quran sebut wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka pergi jumpa kawan-kawan syaitan mereka. Kenapa dinamakan kawan-kawan sebagai syaitan? Sebab kawan-kawan itulah menjadi punca kenapa mereka jauhkan diri daripada petunjuk Allah. So now you see, bila ada usaha menjauhkan orang daripada mentaati Allah, apa saja kerja usaha menjauhkan orang mentaati perintah Allah, itu namanya kerja syaitan. Syaitan always convince you to not do, tak bahasa Inggeris tak betul. The good thing. Semalam saya tengok ada satu web yang ajar bahasa Inggeris. Dia kata cakap bahasa Inggeris setiap hari. Salah pun tak apa. Jangan peduli mengenai grammar ni, asal boleh faham sudah. Saya try lah. Maaflah kalau saya salah. Saya tak sengaja. Okey. Kita faham dah perkataan syaitan. Jadi syaitan, jadi kawan-kawan yang yang munafik yang more senior seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan dia sentiasa monitor kawan-kawan munafik lain. Maksud dia akan monitor. Kau buat apa kau? Dia ikut siapa, dia tengok. Kemudian dia bagi ulasan. Alah, dah jadi baik konon. Alah, aku tahulah kau dulu macam mana. Jahat kan? Kalau orang tu jadi baik, alhamdulillah, ya Allah bila aku jadi baik macam dia kan. Ini tak nampak orang baik, dia ada sifat prejudis pak. Biarkanlah Kita ada Quran, kita ada Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang mengolok-olokkan mereka. Mereka sebenarnya telah diolok-olokkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membiarkan mereka dalam angan-angan yang panjang, kesesatan yang panjang sehingga terumbang-ambing. Diingat dia yang dusta, dia yang olok-olokkan orang Islam atau dia yang olok-olokkan Islam? Rupa-rupanya takdir Allah, Allah yang olok-olokkan dia. Sebenarnya bila you olok-olokkan orang lain, you olok-olokkan diri you sendiri. Saya menipu diri saya sendiri. Saya gagal untuk present diri saya yang sebenarnya. Saya rasa saya tipu orang tu, tetapi saya tipu diri saya sendiri. Saya yang tertipu, bukan saya berjaya menipu orang. Saya yang tertipu. Katakan kita berjaya menipu orang, ujungnya kita rasa kita hebat. Oh, aku dapat tipu dia, dapat kelentong dia. Tapi kita yang tertipu sebab orang yang kelentong tu, orang yang kena kelentong dan tipu dengan kita tu, mungkin orang tu genuine, dia percaya, ikhlas dengan kita. Sekarang siapa yang salah? Sepatutnya siapa yang tertipu? Saya lah yang tertipu dengan diri saya sendiri, dengan nafsu saya sendiri. Jadi Allah Ta'ala sebut, semua itu Allah sebut ujungnya ayat 16, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Jadi semua sifat-sifat tu
apa daripada Allah, daripada innal ladzina kafaru, habis tu kan khatamallahu ala qulubi wa min, daripada ayat wa minan nas ayat 18, ayat 8, wa minan nas may yaqulu 9 10 11 12 13 14 satu Allah sebut ciri-ciri sikap golongan munafik, dialog mereka. Semua itu jadi sebab apa? Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka ni dah jual petunjuk Tuhan. Allah dah beri, kan awal-awal dia beriman, tapi iman itu tidak disuburkan dengan keikhlasan. Lalu petunjuk itu dijual dengan kesesatan. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Dia pergi beli kesesatan itu, dijualnya petunjuk Tuhan. Fama rabihat tijaratuhum. Ini adalah satu perdagangan, satu perniagaan yang pasti rugi. Pasti rugi. Wa ma kanu muhtadi. Mereka tidak dapat petunjuk sama sekali. Mereka tak dapat petunjuk sama sekali. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak tengok soalan. Sebelum saya tengok soalan, saya nak bilang. Okey, saya dah start buka soalan. Sebenarnya saya dah start buka soalan. Assalamualaikum Ustaz. Maaf tadi Ustaz kata tak ada peperangan di Mekah. Hanya jihad boleh. Hanya jihad. Boleh explain macam mereka jihad tanpa perang? Oh, yang saya bagi tahu tadi, kita ada surah, kita ada ayat-ayat turut di Mekah, ayat-ayat turut di Madinah. Kita faham tu dulu. Okay. Ayat jihad ni dia ada dalam surah-surah yang turun di Mekah, ada dalam surah-surah yang turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Madinah, ayat-ayat jihad yang turun di Mekah tidak membawa maksud angkat pedang serang musuh. Tidak. Jadi ayat-ayat jihad yang turun di Mekah lebih kepada menyuruh orang Islam ini buat sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jihad dengan konotasi maksud yang sangat luas. Lihat kepada ayat-ayat yang ada dalam Quran. Tengok pada ayat-ayatnya, lalu kita faham. Lalu kita faham apa yang dimaksudkan dengan jihad. Jadi di Madinah, di Mekah tiada ayat jihad. Saya sebut tu untuk menjelaskan bahawa di awal-awal Islam lebih menekankan konsep dakwah, pendekatan dakwah dalam menyebarkan Islam berbanding dengan mengangkat pedang. Peperangan pertama sekali berlaku di Madinah. Di Mekah tak ada peperangan. Setelah Nabi berhijrah, baru ada peperangan. Pada tahun ke-9 Nabi hijrah, ada satu peperangan berlaku di Ja'ranah. Di Ja'ranah, tempat yang biasa kita pergi berihram. Kalau kita pergi umrah ni, ada satu tempat yang kita pergi berihram, itu di Ja'ranah. Di situ berlaku satu peperangan pada tahun ke-9 hijrah. Nabi bawa kaum muslimin daripada Madinah pergi berperang dekat Mekah. Itu pun lepas hijrah. Jadi ayat-ayat jihad lepas hijrah, iaitu ayat jihad yang turun di Madinah, membawa maksud berperang. Tapi ayat-ayat jihad yang turun di Mekah tidak membawa maksud berperang. Maksud beli kesesatan tu bagaimana? Ya, dia dapat petunjuk Allah Subhanahu. Sebab itu saya sebut, macam saya kan, saya ambil contoh saya. Allah beri saya hidayah pada tahun 1990. Sebelum itu lagi Allah beri saya hidayah. Maksudnya suka dengar Quran, orang baca Quran, suka dengar orang baca Quran, lepas tu suka masuk kelas pendidikan Islam. So itu petunjuk hidayah tu. Slow. Suka tengok masjid. Itu hidayah tu. Itu hidayah. Kemudian saya masuk Islam. Betul-betul saya masuk Islam. Pada tahun 1990 saya masuk Islam. Lepas saya masuk Islam, itulah hidayah Tuhan pada saya. Kalau saya lepas saya masuk Islam, saya bersyahadah dan saya tak praktis Islam saya, dan saya jadi seorang yang tidak mengikut ajaran Al-Quran, maka saya telah jual petunjuk Tuhan dari itu. So saya beli kesesatan. Saya beli balik.
Golongan munafik begitu. Datang Nabi kepada mereka, mereka kata mereka beriman, mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada hakikatnya mereka adalah musuh-musuh dalam selimut. Lalu mereka telah menjual, mereka telah membeli kesesatan. Sebenarnya dia menjual dengan membeli ni, dia membeli without cost kan, beli tanpa cost. Jadi maksudnya dia pergi mencari kesesatan. Setelah dia dikeluarkan daripada kesesatan, dia pergi masuk balik. Macam orang tengah lemas lah. Kita orang tengah lemas, kita ambil dia letak dekat darat, dia pergi terjun balik. Woi, ada selamatkan dia pergi terjun balik. Dia sendiri yang campakkan diri dia dalam kerosakan setelah mendapat hidayah. Macam sekarang ini genuine because kita adalah bersaudara dalam Islam. Ibu-ibu sekalian ni, saya kategorikan sebagai golongan yang telah dapat hidayah. Sebelum ni mungkin kita tidak ada pengajian, kita tak ada gathering macam ni, kita tidak ada satu kesatuan dalam majlis ilmu. So kita dah berkumpul sekarang. Ini hidayah nama dia. Ini hidayah. Jangan dibiarkan hidayah ini tanpa disuburkan. Kita suburkan. Kita suburkan dengan terus kita bersilaturahim, kita belajar, kita sampaikan mesej-mesej yang positif yang kita belajar. So supaya kita dapat suburkan lagi keimanan. Apa yang berlaku pada munafik, golongan munafik, mereka masuk Islam tak genuine. Dia masuk Islam tidak genuine, tidak jujur, tidak ikhlas. Dia masuk Islam semata-mata nak selamatkan diri dia, nak kononnya nak dapat perlindungan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kaum muslimin. Itu di antara sifat negatif yang ada. Sifat negatif maksud ifsad, mufsidun, golongan munafik. Malaysia merupakan sebuah negara multiracial. Apakah kaedah terbaik untuk berdakwah kepada non-Muslim? Multiracial ni, dakwah kepada multiracial, dia mestilah datang dalam bentuk yang holistik. Kenapa saya sebut holistik? Dia mesti jadi satu dasar di pihak pemerintah yang melihat bahawa kita pemerintah Islam, kita tak paksa orang masuk Islam. Tetapi masuk dalam agenda dia bagaimana nak sebarkan Islam, bagaimana sebuah negara yang hebat ni boleh sampaikan Islam pada orang lain. Oleh yang demikian, kena ada beberapa agenda yang berstrategik dalam dakwah kepada non-Muslim. Macam saya, alhamdulillah, saya ada usaha saya sendiri. Setakat ini ada dekat hampir 70 orang, 60 lebih kat 70 orang lah yang masuk Islam dengan saya. So saya masuk Islam, kemudian saya pula berusaha untuk sampaikan Islam pada orang lain. Saya bukan tak pernah kena serang, tak pernah kena marah, tak pernah kena pulau, semua saya dah lalui. Semua tu saya dah lalui. Tapi saya sabar dan tabah. Jadi ujungnya Allah Subhanahu Wa Taala beri Islam melalui saya. Semalam pun ada orang komunikasi dengan saya daripada satu sebuah negeri di Malaysia. Komunikasi dengan saya, masuk Islam. Saya pergi ceramah di Singapura, ada orang di Singapura pula tunggu saya datang Singapura, dia nak Islam dengan saya. Saya kata tak kira nak masuk Islam dengan Ustaz Farid. Dakwah tu jalan. Maksudnya saya adalah ejen untuk buat kerja-kerja dakwah. Bila saya bawa, saya tak banyak ajak, saya tak cakap lah perbandingan agama lah, itulah, inilah. Yang tu saya tak berapa minat. Saya lebih suka selepas saya masuk Islam saya jadi apa. You tengok itu je. You jangan tengok benda lain. Lepas saya masuk Islam jadi apa? Hidup saya lagi tenang. Saya ada Tuhan yang jelas. Saya ada Al-Quran sebagai panduan. Kehidupan saya teratur. Kemudian secocok dengan fitrah jiwa dan raga saya. Kan? Saya sharing. Saya kata, benda bagus ni. Ni baru betul. Jadi yang ni akan menjadikan orang tertarik pada Islam. Daripada saya pergi duduk, apa pasal you pergi sembah Tuhan tu ada banyak tangan, Tuhan ni ada banyak mata, Tuhan ni ada banyak itu, banyak ni. Yang tu akan menyinggung perasaan ramai orang dan akan melihat Islam ni agama yang tidak mesra dakwah. The thing is how you sell your product. How you sell your product.
That is important. Sebab itu kalau kita lihat multiracial issue ni, kita perlu ada silibus yang lebih holistik di peringkat negara, agenda, supaya orang lain juga dapat didedahkan dengan Islam. Ibu-ibu tahu tak, saya dalam program saya dulu saya kerap keluar forum perdana. Dengan forum perdana tu berapa ramai yang masuk Islam. Dia tengok saya kat TV, dia kata Muhammad Farid Ravi. Ravi? Ini mesti dia dulu convert. So ada di antara mereka yang lepas tu bila saya tengok saya cakap kat TV, dia orang mula communicate, dia mula cari untuk berkomunikasi dengan saya, want to know more about Islam, why you convert, can you share with us kan what Islam about, kenapa you tertarik dengan Islam kan, lepas you masuk Islam cakap Islam. Saya ada jumpa ramai yang non-Muslim ni, termasuklah yang Tok Sami. Ada satu pengalaman, just want to share with you. Kebetulan masa tu saya dapat invitation untuk ceramah di Singapura. So, Gate C, kat airport tu, Gate C. Naik, lepas immigration tu, kita kena naik train kan kalau pergi Gate C. Pergi Gate C, masa tu, insiden tu berlaku dalam train. Lepas cop pasport, pergi naik train. Masa naik train tu, saya duduk dekat belakang sekali. Duduklah, saya tak berdiri. Saya duduk dekat belakang tu, dia macam ada flat, tempat yang flat kita duduk, saya duduk. So datang tiba-tiba seorang Tok Sami Hindu duduk sebelah saya, kiri saya. Memang dia typical Hindu lah. Dia pakai baju warna kuning, dia ada pakai dia punya kalung yang ada biji-biji tu, macam tasbih tu kan. Duduk sebelah saya dengan beg kuning dia tengok je saya. Saya tengok tempat lain. Saya pun tak betul jugalah pada hari tu kan. Tapi saya nak buat macam mana, saya very short daripada naik train nak pergi ke Gate C tu. Tapi dia tengok saya, pas saya tengok, dia tengok balik, saya tengok balik dia kan. Dia senyum. Wah, dia ada senyum. Bila dia senyum, saya pun balaslah senyum. Dia mulakan dulu persoalan, dia kata, "May I know, this is Ustaz Farid?" "Yes, I am Ustaz Farid." "Oh really, Ustaz Farid?" Dia shake hand. Masa tak COVID lagi. 5 tahun lepas. Dia shake hand. Dia kata, "Oh, I really admire you, Ustaz. I know you convert. I know even you convert." Ni Hindu, Sami Hindu ni. Dia kata, "I know you convert, Ustaz. But the way you teach Islam dalam media dan TV, saya suka lah Ustaz, saya suka. Dan you ada satu program yang malam-malam you ajar Quran." Masa tu saya mengajar tilawah interaktif. Lama saya buat tilawah interaktif tu, 4 tahun saya buat. Dia kata, "I always follow that program. You teach Quran, that bayati, soba. I like the way you recite Quran." Dakwah. And tu slow. So bagi saya di sekolah, kita kena ada guru-guru kena faham. Dan juga di universiti, dasar kerajaan kena ada clear dari sudut interfaith dialog kalau boleh, dan harmonikan lagi. Dan ustaz-ustaz yang ustaz-ustaz yang mengeruhkan keadaan ni panggil dan diberi panduan. Ada ustaz-ustaz ni bercakap ini agama, tak, nanti dulu. Dia tak boleh macam tu. Dakwah sekarang bukan macam tu. Bagi saya, tidak ada satu benda yang boleh menangkan hati manusia kalau bukan dengan kasih sayang. Kenapa you nak ajak dia masuk Islam? Sebab saya sayang dia. Besok saya tak mau nanti saya masuk, saya dekat akhirat besok dia tanya saya, "You pernah kenal, saya pernah kawan sama siapa, saya tak cakap mengenai Islam." Kan? Takkan, nampak kan? Jadi kita try to promote our religion, agama. Tak terima itu terpulang. Kerja hidayah ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanggungjawab saya kena sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah kepada bapa saudara dia Abi Talib kan, Abdul Muttalib kan. Dengan Abi Talib, dengan Abi Talib. Saya kira-kira hampir 49 tahun Nabi duduk dengan Abi Talib. Pada tahun ke-9 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, 49 years. So 40 years, 49. Almost 49 tolak 6 jadi 43. 43 tahun
Nabi bernaung di bawah Abi Talib. Nabi sayang tak? Nabi sayang. Nabi minta ayat bapa saudara masuk Islam, tapi saya tidak mahu kan. Sampai sudah kita tahu cerita sehingga turun ayat innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, kau tak boleh ajak siapa-siapa masuk. Kau tak boleh paksa siapa-siapa masuk Islam. Kerja masuk Islam ni, kerja Islam ni kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ada lebih berstrategik bagi saya, puan yang bertanya, dalam kita berdakwah kepada multiracial. Kena ada strategi. Kita kena ada blueprint lah. Di peringkat JAKIM, di peringkat jabatan-jabatan agama. Kalau saya di Selangor, saya ada blueprint untuk non-Muslim. Termasuk saya ada blueprint untuk dakwah kepada kampung-kampung orang asli. Ya, di Selangor kita ada 74 kampung orang asli. Alhamdulillah dengan kerja-kerja dakwah yang kita buat, kita sudah ada kita sudah ada 17 surau. Daripada 17 surau, kita buat surau di kampung-kampung orang asli ni, dan daripada 17 surau tu kita sudah ada 4 surau yang solat Jumaat. Kita punya strategi, kita ambil anak-anak orang asli yang ada boleh membaca, boleh menulis, walaupun tak ada dia tak ada tinggi qualification dia, yang boleh membaca, boleh menulis, kita ambil, kita bagi kursus dalam 3 bulan, 6 bulan, supaya dia balik kampung, dia boleh jadi pula imam dekat kampung dia, boleh uruskan jenazah, boleh uruskan, boleh bercerita halal haram. Itu kerja slow-slow. Bagi saya, kita semua kena setuju bahawa agak slow sikit lah. Sejak kita merdeka ni, kita nampak so sikit, even kita ada banyak NGO, kita kena ada strategi. Terima kasih, dakwah ni tak boleh gopoh-gopoh, slow-slow. InsyaAllah. Tapi kena ada strategi. Kalau tak, ada pihak lain pula yang akan ambil peluang. Panjang saja. Apakah peranan masyarakat Islam, terutama orang Melayu di Malaysia kepada mu'alaf? Tanggungjawabnya kena ialah mu'alaf ni. Saya ada banyak pengalaman. Nasib baik saya ada ibu angkat. Orang kampung aja. Mak angkat saya tak kerja pun, dia ada kebun. Tapi dia seorang yang praktis Islam. Setiap hari sejak saya kenal dia, saya tak pernah tengok dia tinggal Qiyamul Lail. Baca Quran setiap hari, hafal. Dia orang kampung, tu orang kampung. Tak sekolah pun. Kan tanda tangan pun tak pandai. Pakai kalau pergi ambil pergi ke tabung haji pakai cap jari, saya pernah bawa. Tapi dia sayang. Dia tunjukkan saya apa yang baik, apa yang tak baik dalam kehidupan ni, tunjukkan saya apa yang baik dan saya nasihatkan supaya menjadi seorang yang baik. So saya dapat seorang keluarga angkat yang very committed dalam mengasuh mendidik saya. Saya nak bagi tahu, masa saya mula-mula pergi Jordan, saya tak ada duit. Masa tu saya dapat offer daripada Universiti Jordan, saya tak ada duit. Dia keluarkan duit tabung haji dia dalam duit dia ada tu masa tu tahun 1995. Dia keluarkan duit tabung haji dalam 5-6 ribu. Itu yang dia ada. Dia kata, ambil Mat. Dia panggil saya Mat. Ambil Mat, pergi belajar. Itu je dia ada. So hari ni apa yang saya buat ni kembali balik pada dia. Balik pada dia, pada suami dia. So mu'alaf kita ada tanggungjawab besar. Kita tahu, saya tahu mu'alaf ini adalah satu asnaf yang perlukan kepada pembelaan. So kita minta supaya masjid, NGO tackle mereka. Dan kalau di Selangor ni tahun lepas punya statistik, tahun lepas yang convert 1476 orang. Tahun lepas 2020, even masuk Islam online, kita ada 1476 orang masuk Islam. 65% berbangsa India, dalam 25% yang Cina, yang lain tu Iban, orang apa daripada Sabah dusun, kemudian ada juga Filipinos. Jadi tahun lepas. So mereka semua ni ada kursus, akan dihantar pergi kursus. Yang saya concern ialah kalau di taman-taman kita di Korea kita yang ada mu'alaf, kita perlu ada kunjungan, ziarah, menziarahi. Kes-kes yang mohon murtad pun banyak. Kes bawah 043 memohon murtad di Mahkamah Syariah di Selangor. Saya ada hampir 140 kes permohonan. Yang mana daripada dia mohon tapi kemudian dia tak susuli, bila dia tak memohon, hakim akan minta pergi kaunseling, hakim akan minta pergi istitabah.
Jadi ini proses yang perlu dilalui. Ini cabaran yang kita ada. Sebab ada di antara mereka yang masuk Islam ni kerana nak kahwin, lepas kahwin perkahwinan tak sukses. Ada yang masuk Islam, dia dah bercinta, perempuan tu janji nak kahwin dengan dia ataupun lelaki tu janji nak kahwin dengan dia. Lepas dia masuk Islam dalam 2-3 bulan tak jadi pula kahwin. Jadi dia kata aku masuk Islam nak kahwin macam mana ni? Itu yang dia pergi mohon pula keluar Islam. Jadi ini di antara ancaman-ancaman dan juga cabaran-cabaran yang ada. Bagaimana kaitan nak ramai partisipan and nothing less, bagaimana keikhlasan itu? Apa tu? Bagaimana kaitan nak ramai partisipan and nothing less? Saya tak faham. Keikhlasan tu kot, Ustaz. Maybe what she means tak? Bagaimana keikhlasan itu? Partisipan ramai tak ramai tu yang mungkin itu yang dia nak faham bagaimana keikhlasan itu. Ya ke? Bagaimana kaitan nak ramai partisipan dan nothing less. Bagaimana keikhlasan itu? Tanyalah orang. Alia mana Alia? Ya, betul. Biar Alia yang tak tafsirkan apa yang ditulis ni. Kelas tu tenaga pengajar. While we wait for Alia, I have a question. I typed, but I don't know how to send to you. I just want to know the definition of jihad. True definition of jihad. Is it always the war related? No. What actually is jihad? Because sometimes I use the word jihad. I hope I put it the right prospect kan. Jihad ni sebab selalu jihad kaitan dengan perangan. So apa sebenarnya tu dalam konteks daily ke? Ya. Jihad. Dia kita duduk dalam kelas. Katakan hari ni kawan-kawan ada sebahagian daripada kawan kita ajak kita pergi breakfast dekat one of the best restaurant kita breakfast, katanya dah jadi breakfast. Kita pula ada kelas. Ni lah Ustaz Farid. Asalnya Selasa. Aku dah janji dengan kawan aku nak pergi breakfast hari Jumaat. Kan? Tiba-tiba dia tukar pula. Ada tak pertemuan? So dia bagi tahu kawan dia, sorry guys, maybe kita boleh postpone kita punya breakfast pada hari lain. Hari ni saya nak pergi kelas Ustaz Farid. Itu jihad. Okay. Perjuangan yourself. Right. Jihad. Saya tidur lepas tu azan berkumandang. Allahu Akbar. Saya kena tinggalkan tempat tidur. Selimut yang tebal, katil yang empuk. Saya kena ambil wudu kan. Itu jihad nama dia. Kita kena belajar sungguh-sungguh. Hari ini ibu-ibu sekalian walaupun basic bahasa Arab terhad, tapi nak belajar tafsir, duduk walaupun ada vocab yang Ustaz Farid sebut tu kadang-kadang belum dapat tangkap betul. Tapi boleh tak minggu depan kita tak datang? Malah lah. Susah kalau Ustaz Farid ni banyak sangat dia guna vocab bahasa Arab ni. Kita bukan kerti bahasa Arab. Tapi dia kata tak apa, sabar. Mungkin sebulan, 2 bulan rasa susah. Mungkin bulan ketiga rasa tak susah. Itu jihad. Orang Islam kena bekerja sungguh-sungguh. Cari rezeki. Jihad. Orang Islam kena bangunkan sistem ekonomi. Itu jihad. Kita pena orang Islam. Itu jihad. Kemudian kita kena bangunkan sistem wakaf, jihad. Kita kena bangunkan sistem zakat, itu jihad. Sistem pendidikan jihad. So kita banyak benda yang kita faham. Jihad ialah asal daripada 3 perkataan jim, ha, da, jahada. Yang basically membawa maksud sungguh-sungguh. Perjuangan. Yes, buat sungguh-sungguh. Daripada situ dia jadi jihad. Jim, ha, alif, dal. Jihad. Kan? Jihad. Dia mulalah ada tambah huruf, tambah apa ni, penambahan huruf tu dia akan mengubah penambahan pada makna. Bukan sekadar itu aja. Kita kena lihat perkataan jihad ni dia duduk dalam ayat yang mana, supaya saya boleh beri interpretation yang tepat mengenai jahada ataupun jihad. Dia tidak semestinya dalam setiap kali jumpa jihad ni perang. Jihad tu perang. Teruk lah macam tu. Bukan.
dia mungkin satu perkataan jihad ni ada dalam 13 maksud yang tersendiri. Banyak tu Banyak. Sama juga perkataan fitnah. Saya pernah sebutkan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Orang kata fitnah itu dosa dia lebih besar daripada membunuh. Ayat ni selalu orang baca masa nak kempen-kempen untuk pemilihan pilihan raya dan sebagainya. Saya bukan nak cakap mengenai isu politik, tapi saya nak bagi tahu bagaimana manusia kadang-kadang tergamak memetik ayat-ayat Al-Quran di luar konten atau di luar konteks. Di luar konteks. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Maksudnya jihad apa ni? Fitnah itu lebih besar dosa dia daripada membunuh. Inilah orang kita fitnah. Saya kata, fitnah itu memang besar dosa dia, tapi ayat tu tidak merujuk kepada fitnah yang you faham. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ayat itu membawa maksud fitnah di situ, membawa maksud syirik. Bunyi perkataan fitnah tapi maksud dia syirik. Kan jauh tu. Sebab itu saya nak faham satu-satu kalimah tu, saya kena lihat ayat tu keseluruhan, kemudian bila ayat itu diturunkan, apa environment ayat tu. Baru saya dapat faham. Ini jangankan orang awam, ada orang-orang ustaz-ustaz pun buat silap. So, kesilapan itu perlu dibaiki supaya dia sama juga kalau orang dusta atas Nabi, apa dosa dia? Tempat duduk dalam neraka, betul kan? Siapa-siapa yang dusta atas Nabi, tempat dalam neraka. So, siapa-siapa yang dusta dengan Quran? neraka. Lagi besarlah. Sebab itu Ibn Abbas kata man takallama fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang membicarakan mengenai Al-Quran tanpa ilmu, maka disediakan tempat untuk dia. Okey, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, saya yang tadi yang tanya soalan tu. Okey, contohnya bila Ustaz cakap pasal sometimes ada orang yang nak tengok berapa ramai orang, berapa ramai pengikut, siapa yang ikut Ustaz berkenaan. Okey, nak tanya pendapat Ustaz. Macam Ustaz, adakah penting bagi Ustaz untuk mendapatkan quantity participant and nothing less? Maksud saya macam, okay, you are given like 100 participants, but no, you want more than 100 participants. So this is what I meant when I asked. Oh, I see. Keikhlasan pada Ustaz, adakah itu menjadi ikhlas ke tidak untuk Ustaz mengajar, because you demand as in I want more than such and such. That is what I meant. Oh, Jatuh pada keikhlasan ke tidak, because you are demanding on something. That's what I meant. Okay. Does it matter? Does it matter how many participants? Pengalaman saya dengan kelas Raudatul Ilm ni, first saya sampai tu ada 15 orang, second pun dalam 20, tak sampai 30 orang. So it's quite a very small number for me. Biasa kuliah-kuliah saya not less, boleh saya katakan beratus-ratus orang datang, beribu orang datang. So for me, number is not important. Saya nak orang datang belajar dengan ikhlas dan saya ada kelapangan. Pertama sekali bila saya pergi mengajar, saya minta, wahai Tuhan, kurniakan aku keikhlasan, aku boleh mengajar dengan hati perut aku sendiri. Aku boleh mengajar dengan hati aku. Aku tak mau mengajar dengan sekadar throw the words. Tak. Saya cuba numbers is not important for us. For me. Even 3-4 orang kalau nak belajar, saya ada masa, saya ada kelapangan, saya mengajar, tak ada masalah. It's okay. Tapi yang saya sebut tadi tu, orang akan melihat bahawa who's your followers, how many people follow you. Itu pun jadi akan timbul keikhlasan. You sebenarnya you nak followers ke, you nak orang yang belajar, atau you nak mendidik masyarakat. Sometimes dia akan rasa who invite you. Jadi yang tu pun jadi cabaran naik keikhlasan. Ini saja saya namakan ini sebagai snake topic. Snake. Ini snake.
it's not important dalam topik kita pun. Saya takut nanti bincang jauh nanti rosak kita punya keikhlasan. Kita akan fikir, kita akan cuba zooming something else. Tapi bagi saya, kita yang ada dalam majlis ilmu pada pagi, kita ikhlaskan niat dan saya mengajar supaya Allah beri saya masa yang cukup dan juga kesihatan untuk saya boleh didik. Sebab bagi saya mendidik ibu-ibu ni penting. Sebab Nabi SAW pun ada kelas khas dengan kaum ibu. Dan bagi saya mengajar perempuan dengan mengajar lelaki dari sudut kesan dia, kalau saya nak lihat kesan ilmu tu saya ajar, kena ajar perempuan. Sebab perempuan ni bila dia ajar, dia akan sampai. Dia akan cakap dengan kawan dia akan cuba sebarkan, even dengan suami pun dia akan share. Tadi Ustaz Farid ada cakap gini-gini. Cuba suami yang pergi belajar. Memang payah dia nak share. Never mind lah. Tengok dia kalau yang pergi solat Jumaat kan. Petang dia balik kan. Awak pergi solat Jumaat kat mana? Kat kes-kes kan. Apa khatib pesan? Cuba tanya. Tak ingat. Kita tak ingat kan. Janganlah tanya betul nanti. Inilah Ustaz Farid cakap. Nama saya pula dia terpalit. Tapi saya nak beritahu bahawa orang perempuan ni dia ada kekuatan dari sudut komunikasi, dia ada kekuatan dari sudut delivering, dari sudut untuk sharing dia ada kelebihan. Jadi bagi saya yang topik tadi tu kan, followers tak followers ni tak apalah. Kita anggaplah itu sebagai ujian bagi masing-masing dan ujian bagi saya. Dan saya sebab online ni so ada masa. Kalau tidak mungkin saya pun sibuk juga. Dan saya pun baru dilantik sebagai ahli majlis agama Islam wilayah persekutuan minggu lepas. Ya. Ni berkat ada kelas Raudatul Ilm lah ni. Alhamdulillah. Ada jalan, Tuhan akan bagi jalan lain. Awak jais ya Ustaz? Mawid, majlis agama Islam wilayah persekutuan. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Hari ini dah terlajak 12 minit. Sebab saya tak ada apa lepas ni. Saya ada kelas pukul kelas pukul 12. 12, 1, lepas tu saya nak pergi solat Jumaat online kelas kan. So terima kasih. Kita tangguhkan. Ustaz, my brother-in-law kirim salam. Ahmad Zaharul. Tak kenal. Kenal. I tak kenal. Kenal. Zarul. Cuma tak sebut pangkat je. Duduk Mak di Zarul, boyfriend lama duduk- I tu. duduk di apa tu, Kiara. Dulu Siara Mas. Oh, okey. Alright. Kena salam balik. Wah. I know him. Ya. Terima kasih semua. Ustaz, Kita alhamdulillah. tangguh dulu dengan subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri elok. Bidadari. Jazakallah khair dari Sarawak. Ya, thank you. Lepas PKP kita pergi Sarawak. Boleh.